Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kota Gelanggi atau Kota Langgui bertarikh sekitar 650 sehingga 900 Masihi yang dilaporkan pada tahun 2005 merupakan salah satu kerajaan tertua di semenanjung Tanah Melayu. Maklumat ini berdasarkan laporan penemuan oleh Akhbar Malaysia pada 3 Februari 2005. Tapak bandar purba yang dilaporkan terletak di dalam hutan tebal di negeri Johor di selatan Malaysia, berhampiran hutan simpan yang kini diuruskan sebagai Takungan Linggau oleh Lembaga Kemudahan Awam PUB Singapura. Ini meletakkan tapak tersebut di suatu tempat dalam kawasan seluas 140 km persegi, iaitu 54 batu persegi dari hutan simpan di sekitar Sungai Madik dan Sungai Lenggiu. Karya sastra Melayu awal abad ke-17, Sejarah Melayu, mencatatkan Kota Gelanggi terletak di hulu Sungai Johor dengan kubu utama yang diperbuat daripada batu hitam atau dipanggil sebagai Kota Batu Hitam. Kota Gelanggi mungkin berasal dari sebutan bahasa Melayu bagi perkataan Siam, Klang Kio atau kotak zamrud. Maka dalam bahasa Melayu, perbendaraan permata. Ada juga yang menyebut sebagai Genggayu, di mana rajanya bernama Raja Chulan. Sesetengah sarjana percaya bahawa bandar itu membentuk sebahagian daripada kerajaan Ayutthaya, dan oleh itu mungkin ia sebuah bandar pada abad ke-12 yang tidak dikenali dalam cerita rakyat Siam purba. Kota Gelanggi dikatakan terletak di selatan semenanjung Tanah Melayu, di bawah kerajaan Ligor, satu kerajaan Melayu Siam di segenting kera. Pada masa itu, Siam belum lagi didatangi oleh bangsa Thai dari selatan China. Prasasti Tamil kuno pula menunjukkan bahawa kota itu diserang pada tahun 1025 oleh penakluk dinasti Chola India Selatan, Rajendra Chola I, setelah Rajendra Chola I memusnahkan kerajaan Melayu Gangga Negara di Perak. Selain itu, ada setengah mengatakan Kota Gelanggi sebagai salah satu pusat pemerintahan pentadbiran Empayar Sriwijaya sejak tahun 775 Masihi. Pada peta Eropah lama, semenanjung Tanah Melayu menunjukkan lokasi sebuah bandar yang dikenali sebagai Polepi, iaitu Gelanggi, di hujung selatan semenanjung Tanah Melayu. Rujukan kepada Kota Gelanggi telah dilaporkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh pentadbir koloni termasuk Dudley Francis Emilius Harvey 1849 sehingga 1911 yang menerbitkan laporan saksi melihat bandar itu pada tahun 1881, dan Sir Richard Olaf Winstead 1878 sehingga 1966 yang menyatakan bahawa orang asli telah bersedia untuk membawa orang ramai ke tapak itu pada akhir 1920-an. Bukti terkini tentang kewujudan dan anggaran lokasi bandar itu dibentangkan hasil projek penyelidikan selama sedekat berdasarkan manuskrip Melayu
tinjauan kartografi dan topografi, pemeriksaan udara dan penilaian cerita rakyat tempatan. Berdasarkan sumber-sumber ini, perbincangan awal mengenai perkara tersebut telah diterbitkan sebagai kertas akademik yang panjang bertajuk Kota yang Hilang, Kota Glangi pada tahun 2004. Sebelum penerbitannya, pengarang kertas kerja Remy Chairos, seorang penyelidik bebas, telah membentangkan dan membincangkan penemuannya dengan pakar di Institut Penyelidikan Asia ARI, Universiti Kebangsaan Singapura, Badan Warisan Malaysia dan ahli arkeologi di Jabatan Museum dan Antiquiti di Malaysia antara Januari sehingga Jun 2004. Perkara tersebut mendapat liputan meluas di media Malaysia yang melaporkan artikel pengenalan itu sebelum waktunya sebagai pengumuman penemuan utama. Ini mendorong Menteri Warisan, Kebudayaan dan Kesenian ketika itu mengumumkan penyelidikan terperinci oleh pihak muzium dan pegawai kerajaan untuk menemui bandar yang hilang itu. Pada 28 April 2006, Bernama telah melaporkan bahawa bandar hilang tidak wujud. Khalid Said Ali, Kurator Arkeologi di bahagian Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan berkata, sepasukan penyelidik di lantik kerajaan telah menjalankan kajian selama sebulan pada Julai 2005 tetapi tidak menemui sebarang kesan kota hilang. Bagaimanapun, Khalid kemudian menambah bahawa Jabatan Warisan tidak menafikan bahawa kota itu wujud. Cuma kajian yang dijalankan sehingga kini sepanjang bulan Julai 2005 tidak menunjukkan sebarang bukti yang boleh mengesahkan wujudan bangunan purbakala itu di Bandar Linggiu. 3 ketua orang asli dari kawasan Empangan Linggiu bagaimanapun menegaskan bahawa bandar itu wujud. Menurut Tok Batin Abdul Rahman, kota ini sangat besar. Saya pernah melihatnya sendiri kerana ia terletak berhampiran kampung saya. Saya menganggarkan kubunya lebih kurang 40 kaki persegi dengan 3 lubang seperti tingkap di sepanjang dindingnya. Sambil menambah bahawa kawasan itu dahulunya adalah rumahnya dan 50 keluarga orang asli yang lain sebelum mereka dipindahkan oleh British akibat ancaman komunis pada akhir 1940-an sehingga 50-an. Dia seterusnya berkata bahawa dia pertama kali terjumpa kubu itu pada tahun 1930-an semasa mencari hasil hutan. Kenyataan Tok Batin Abdul Rahman telah disahkan oleh Tok Batin Daud dan Tok Batin Adong yang menambah bahawa orang ramai telah melawat tapak tersebut pada beberapa kali sebelum ini dan telah melihat sendiri dinding batu hitam itu. 2 lukisan manuskrip lama yang dipercayai menggambarkan runtuhan itu berada dalam simpanan Tok Batin Adong. Lakaran berwarna garis kasar menunjukkan bangunan besar yang mengelilingi bukit curam dengan 2 bukaan bulat pada dinding pada setiap sisi pintu masuk. Kota Glangi Johor tidak boleh disamakan dengan Gua Kota Glangi berhampiran Jerantut di Pahang. Gua Kota Glangi Jerantut menyimpan tapak Neolitik tanpa bukti penempatan yang lebih besar selepas tempoh itu, walaupun penggalian arkeologi telah dibuat secara meluas di gua tersebut oleh Jawatan Muzium. Pada penghujung Mei 2008, Akhbar Malaysia melaporkan penemuan sebuah kapal gangsa kuno atau kendi berhampiran Sungai Mentakap Pahang yang mungkin dikaitkan dengan Bandar Purba Kota Glangi di Johor. Kedua-dua tapak itu dihubungkan oleh rangkaian sungai yang pernah dipercayai membentuk laluan perdagangan yang merentasi semenanjung Tanah Melayu. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya
bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini saya siapkan, sebenarnya Puan Ita terlebih dahulu telah mendapat gambaran secara batin di mana terpapar satu pemandangan kota yang besar, cukup indah dan saujana mata memandang. Kota ini dikelilingi oleh tembok besar berwarna hitam yang sangat tinggi dan untuk memasuki kota tersebut perlu melalui satu pintu gerbang yang besar dan tinggi. Pegawai kerajaannya pula berpakaian agak unik kerana ada percampuran dengan pakaian kerajaan Ayutthaya. Tetapi bezanya mereka bersampin, bertanjak dan berkeris. Malah mereka merupakan bangsa Melayu. Pada masa itu, Puan Ita rasakan mungkin pandangan yang dia dapat tu adalah pemandangan kota dari alam gaib atau alam bunian. Tetapi apabila tiba masanya saya hendak mulakan kajian berkenaan kota Gelanggi, pemandangan itu muncul semula dan barulah Puan Ita faham bahawa apa yang dilihat sebelum ini adalah pemandangan kota Gelanggi, kota purba yang hilang. Jadi ini bermakna bahawa kota Gelanggi memang wujud satu ketika dulu di sekitar hulu sungai Johor seperti yang tercatat dalam sejarah Melayu Sulalatus Salatin. Gua kota Gelanggi di Pahang pula memang tiada kaitan dengan kota Gelanggi di Johor. Kemungkinan urusan perdagangan dan ekonomi pada waktu itu menjadikan kawasan gua tersebut sebagai lokasi terkenal mendapatkan barangan dari kota Gelanggi. Kota Gelanggi merupakan satu kota dan kerajaan yang sangat mewah dan memiliki kepakaran dalam binaan bangunan menggunakan batu sepenuhnya. Setiap bangunan yang dibina sangat besar dan tinggi, menunjukkan satu tamadun yang amat agung dan hebat pada waktu itu. Tidak hairanlah jika ada catatan zaman purba di Eropah ada menyebut kisah kota ini. Kota Gelanggi ini boleh disamakan atau lebih hebat dari binaan zaman tamadun Rom di Eropah atau mana-mana kerajaan lain yang wujud sezaman dengannya. Ini adalah gambaran yang hampir seakan-akan sama dengan kota Gelanggi seperti yang dilihat oleh Puan Ita secara batin. Apabila melihat gambaran ini, sudah membuatkan kita tercengang dengan teknologi yang mereka ada pada ketika itu. Banyak binaan bangunan tinggi-tinggi dan besar-besar di dalam kota ini. Malah, rumah rakyatnya juga menggunakan batu sepenuhnya. Seperti tidak masuk akal, tetapi itulah hakikatnya yang sebenar. Ini menunjukkan bahawa tanah Melayu atau tamadun Melayu dulu setanding dengan tamadun besar yang lain di seluruh dunia, seperti tamadun Rom dan Babylon. Hanya disebabkan kekurangan catatan dan bukti, generasi sekarang anggap orang zaman dulu ketinggalan dan tiada teknologi. Pengkaji sejarah banyak mencadangkan di beberapa lokasi kemungkinan kedudukan kota Gelanggi tersebut di Tasik Linggiu berdasarkan kajian mereka. Namun, perkara ini sehingga kini masih belum dapat dibuktikan. Jika dilihat kedudukan hulu sungai Johor seperti yang tercatat dalam sejarah Melayu, merupakan salah sebuah mukim yang terdapat dalam negeri Johor dan juga merupakan satu dari mukim yang terletak dalam pentadbiran daerah Kota Tinggi. Melalui sumber batin pula mencadangkan kemungkinan kawasan jajahan kerajaan Gelanggi meliputi kawasan dari Endau sehingga ke selatan Johor. Tapak kotanya pula terletak di tiga segi kawasan, iaitu dari Tanjung Sedili, Tasik Linggiu dan Gunung Panti, di mana
Kotanya terletak di tengah-tengah. Menurut beberapa sumber, terdapat harta karun permata yang cuba disembunyikan. Dikatakan versi Sulalatus Salatin telah siap pada tahun 1613, iaitu setahun selepas Tun Sri Lanang ditawan. Dan dikatakan hubungan Tun dengan Sultan ketika itu tidak begitu baik. Maka berkemungkinan ada perkara yang disembunyikan atau dikodkan untuk beberapa tujuan pada ayat yang ditulis. Ada kemungkinan perkataan Gelanggi mewakili 3 nama kawasan, iaitu Gunung Panti, Lingyu atau Langgui dan Sedili. Itu hanya di antara kemungkinan-kemungkinan yang boleh difikirkan. Walau apapun, diyakini bahawa Kota Gelanggi terletak di sekitar hulu Sungai Johor berdasarkan catatan sejarah Melayu dan pengkaji sejarah. Sesungguhnya, ini adalah salah satu tamadun awal Melayu yang gemilang dan terkaya pernah wujud di tanah Melayu sebelum Kesultanan Melayu Melaka. Selepas kota ini diserang oleh Raja Suran, kota ini musnah secara total akibat peperangan yang sangat dahsyat dan ditinggalkan sepi begitu sahaja selepas Raja Kota Gelanggi terbunuh dalam peperangan tersebut. Selepas ditinggalkan lebih 1000 tahun, kota ini terbiar dan dipenuhi dengan pokok hutan menutupi seluruh kota ini sehingga tidak dapat dikesan kedudukannya yang sebenar pada waktu kini. Saya mencadangkan kepada pihak berkuasa dan muzium menggunakan sistem LiDAR, iaitu Light Detection and Ranging, merupakan teknologi untuk mengukur jarak dari objek dengan menggunakan cahaya. Sistem ini digunakan oleh pengkaji sejarah tamadun Maya di Mexico, di mana tapak arkeologi 100% di dalam kawasan hutan tebal. Menggunakan sistem ini, objek pokok boleh dibuang dan hanya paparan bentuk muka bumi sahaja yang dapat dilihat. Dari situ, kita boleh melihat kawasan-kawasan yang berkemungkinan ada kaitan dengan tapak Kota Gelanggi. Semoga video ini dapat membantu sedikit maklumat kepada pengkaji sejarah dan memberi pengetahuan kepada umum tentang wujudan tamadun Melayu awal di tanah Melayu. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.